Bersatu tolak gelang kerjasama UMNO PAS Bersatu. Kerajaan tukar Velfire, kenapa Najib dipersalahkan? Obses jawatan PM, ini reaksi Syafiee Apdal. Pilih logo Perikatan Nasional, PAS mahu UMNO ambil pengajaran. Hadi kekal Presiden PAS hingga 2023. Walaupun PAS tekad dengan menawarkan pelbagai cara untuk mempertaut Bersatu dan UMNO, belum ada reaksi yang hangat ditunjukkan terhadap inisiatif tersebut. Misalnya Bersatu mengingatkan langkah tersebut tidaklah semudah yang disangka PAS. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata, partinya memang menghormati sikap optimis pemimpin PAS itu, namun pada hakikatnya ia lebih rumit. Katanya setengah pemimpin UMNO di pelbagai peringkat memiliki ego yang sangat tinggi. Pada prinsipnya, saya menyokong sebarang usaha penyatuan parti-parti berasaskan Melayu Islam. Tetapi saya selaku salah seorang pemimpin Bersatu juga tidak mahu kami dikhianati dan dibuli oleh golongan pro-kluster mahkamah dalam UMNO yang telah menjatuhkan Ahmad Faizal Azumu di Perak dan Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Katanya kepada Portal Malaysia Kini, Ahli Jawatan Kuasa Pusat PAS Nasruddin Hassan menawarkan gelang kerjasama untuk mendamaikan UMNO dan Bersatu sekaligus mengelak berlaku pertembungan tiga penjuru dalam pilihan raya negeri di Melaka pada 20 November ini. Nasruddin juga menyatakan langkah PAS menggunakan logo Perikatan Nasional itu nanti adalah langkah ijtihad politik semasa mereka bagi menghadapi Pakatan Harapan. Sementara itu, seorang lagi anggota MPT Bersatu, Razali Idris, menegaskan tiada lagi perbincangan di antara partinya dengan UMNO selepas UMNO menolak kerjasama. Justru katanya tawaran di bawah Nasruddin itu dilihat hanya bersifat peribadi. Maka Bersatu dah tak nak fikir lagi pasal UMNO, pasal kerjasama dengan UMNO. Sebaliknya kami nak teruskan pengagihan kerusi dalam Perikatan Nasional dan strategi untuk menang PRN, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Justru kata Razali, Bersatu berharap rakyat Melaka dapat melihat dan menilai sendiri parti mana yang bertanggungjawab meruntuhkan kerajaan Melaka baru-baru ini sehingga memaksa PRN diadakan. Sekarang tidak ada masa lagi buat Bersatu untuk berbincang tentang apa-apa pun dengan UMNO. Kita teruskan sajalah. Kita tidak ada salah pun, katanya sambil menegaskan kami juga bersedia menghadapi pertembungan tiga penjuru atau lebih pada 20 November nanti. Pada masa sama, Razali berkata, terpulang kepada Nasruddin jika pemimpin kanan PAS itu masih mahu terus mengusahakan gelang kerjasama diilhamkannya. Selepas PAS Pusat bersetuju untuk menggunakan logo Perikatan Nasional, itu memberi petunjuk yang jelas bahawa kita perlu teruskan agenda kita untuk PRN Melaka dengan kesepakatan Bersatu, PAS, Gerakan serta parti-parti lain di Sabah dan Sarawak. Tapi kalau Nasruddin nak runding lagi, biarlah dia runding. Kalau UMNO tidak mahu bertembung, maka berbincanglah mengenai pengagihan kerusi dengan adil. Jangan memperlekehkan orang lain, katanya. Datuk Seri Najib Tun Razak mempersoalkan kenapa beliau dipersalahkan dalam cadangan kerajaan menukar kereta untuk kegunaan menteri daripada Proton Perdana kepada Toyota Velfire. Kata ahli parlimen pekan itu, orang ramai sepatutnya mengajukan persoalan itu kepada Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini kerana, kata beliau, yang mencadangkan pembelian Toyota Velfire untuk menteri dibuat pada Januari 2020, iaitu ketika kerajaan Perdana Menteri ke-7. Kenapa salah Najib pula yang cadang Velfire untuk menteri pada bulan Januari 2020 kerajaan PM7 yang akhirnya boleh ganti dengan Velfire pada bulan April 2021 semasa darurat dan tak ada parlimen kerajaan PM8? Nak tanya, tanyalah pada atuk dengan abah kau, sindir beliau menerusi hantaran Facebooknya. Najib mengulas laporan beberapa blogger pro-parti tertentu cuba memutar belit fakta pembelian kereta mewah itu dengan mengaitkan dirinya. Antara laporan itu ialah, teringat dulu, Najib Razak membeli kerajaan pada tahun 2020 sebab menteri kerajaan nak pakai Velfire. Sampai mereka pun tak jadi beli, pakai saja Proton yang ada. 2 hari lepas dalam parlimen, confirm MOF, Menteri Keuangan cakap kerajaan tukar kereta menteri ke Velfire. Namun bosku membisu saja. Tipikal lapor blogger berkenaan. Dewan Rakyat dikejutkan dengan jawapan bertulis Menteri Keuangan yang mengaku kerajaan telah menukar kereta rasmi baru pada saat rakyat sedang bergelut dengan kos kehidupan. Bukan calang-calang kereta yang ditukar. Kereta yang menjadi pilihan kerajaan ialah kereta mewah Toyota Velfire 2.5. Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz mengakui kerajaan Perikatan Nasional dalam proses menggantikan Proton Perdana kepada Toyota Velfire sebagai kereta rasmi menteri.
Mengulas lanjut, Najib berkata, penggantian kenderaan itu pada April lalu adalah pada era kepimpinan Muhyiddin yang ketika itu menyatakan kerajaan sudah tidak ada banyak duit lagi untuk bantu rakyat selepas membelanjakan 600 bilion ringgit. Presiden warisan Muhammad Shafie Apdal berkata beliau tidak mempunyai obsesi dan bernafsu untuk menjadi Perdana Menteri, namun bersedia mempertimbangkan jawatan berkenaan pada masa depan sekiranya ditawarkan. Katanya ia kerana jawatan itu membolehkannya berkhidmat di peringkat negara dan dapat menggunakan pengalaman yang saya miliki selama 32 tahun dalam kerajaan dan politik untuk manfaat rakyat. Saya tidak obsesi dan bernafsu tinggi untuk menjadi Perdana Menteri atau memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Tetapi, kalau diambil kira dari sudut pengalaman yang dimiliki, mungkin ia jadi suatu kualiti yang boleh ditawarkan dan mengapa tidak kita tawarkan diri, katanya menurut laporan Sinar Harian. Beliau berkata demikian pada program bersama Shafie Apdal, Relevankah Warisan di Semenanjung yang dihoskan tokoh wartawan negara Johan Jaafar dan disiarkan secara langsung di semua platform digital akhbar berkenaan. Sepanjang perkhidmatannya, Muhammad Shafie turut digelar Menteri Kampung kerana menerajui beberapa kementerian yang dekat dengan rakyat. Kementerian itu termasuklah Kementerian Kemajuan Dua Bandar dan Wilayah, Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan Kementerian Penerangan. Keputusan PAS tidak bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri yang disandang oleh UMNO diharap mampu membangkitkan kesedaran dalam kalangan kepimpinan parti itu berhubung hala tuju politik PAS, kata Musyidul Amnya Hashim Jasin. Katanya apabila hala tuju PAS difahami, kepimpinan UMNO akan lebih mudah berlapang dada dengan keputusan besar yang perlu dibuat pada pilihan raya umum ke-15. Apabila kita tak bertanding di kawasan UMNO menang sebelum ini, maka itu bererti matlamat kita bukan nak rebut kerusi itu, tetapi demi matlamat yang lebih besar, perpaduan ummah. Ini supaya dengan cara kita bersikap demikian, kesedaran akan timbul dalam kalangan sahabat kita daripada UMNO ke mana hala tuju yang PAS nak bawa, katanya menurut laporan Berita Harian. Dalam pada itu, Hashim berkata, tindakan PAS bersama Perikatan Nasional termasuk menggunakan lambangnya pada pilihan raya negeri Melaka tidak bermakna parti itu membelakangkan UMNO dalam kerjasama politik. Katanya PAS berpendapat keputusan itu adalah jalan terbaik pada masa ini bagi menghadapi PRN Melaka dan menjelang PRU15. Katanya sebagai manusia, kepimpinan PAS hanya mampu berusaha dan menyerahkan kepada Allah SWT untuk menentukan hasil keputusan itu. Dalam konteks politik hari ini, nampaknya UMNO dengan cara UMNO bersatu cara bersatu. Jadi, kita melihat dari sudut kita bersama, Perikatan Nasional, tanpa membelakangkan UMNO. Itulah jalan terbaik setakat ini yang boleh kita ikuti, terutama ujian PRN di Melaka dan juga PRU15, katanya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengumumkan jawatan kuasa kerja PAS Pusat memutuskan untuk menggunakan lambang Perikatan Nasional di Melaka dengan mengambil kira pandangan Majlis Syura Ulama parti itu. Media melaporkan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menghormati keputusan PAS memilih lambang Perikatan Nasional dan beliau juga dipetik berkata mufakat nasional kekal utuh meskipun dengan keputusan terbaru itu. Datuk Seri Abdul Hadi Awang kekal sebagai Presiden PAS apabila disahkan menang tanpa bertanding dalam pemilihan jawatan kuasa tertinggi parti itu pada Muktamar Tahunan ke-67 sesi 2021 hingga 2023. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man turut kekal sebagai timbalan Presiden parti selepas tiada calon bertanding merebut jawatan itu. Turut mengekalkan jawatan ialah Husin Ismail sebagai pengerusi tetap dan Kamal Ashari sebagai timbalan pengerusi tetap selepas kedua-duanya turut menang tanpa bertanding. Katanya dalam sidang media sempena Muktamar Tahunan parti itu. Di sini, beliau juga berkata seramai 4 calon akan bertanding merebut jawatan naib Presiden parti, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Idris Ahmad, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah dan Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki. Katanya Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang sebelum ini dicalonkan bagi jawatan itu telah menarik diri, manakala seramai 36 calon akan bertanding bagi mengisi 18 tempat sebagai ahli jawatan kuasa pusat. Taqiyuddin berkata Muktamar Tahunan ke-67 yang berlangsung pada Sabtu dan Ahad ini di Kuala Terengganu akan diadakan secara hybrid dengan 694 daripada 1546 perwakilan dijangka hadir secara fizikal, manakala selebihnya secara dalam talian. Perwakilan di negeri-negeri akan berada di negeri masing-masing kecuali perwakilan dari Terengganu, Kelantan dan Pahang yang akan berada di sini. Begitu juga kesemua 197 yang di Pertua PAS kawasan akan hadir secara fizikal.
Beliau berkata memandangkan negara masih berdepan situasi wabak penyakit berbahaya, parti itu mengambil ketetapan bahawa perjalanan muktamar kali ini hanya berkisarkan perkara penting. Kita juga tidak menjemput rakan-rakan parti politik lain. Kita hanya menghantar jemputan kepada pihak yang tertentu sahaja, seperti Veteran PAS, katanya.